dengan pendekatan kasih sayang, dengan lemah lembut, dan itu tidak asing, dan itulah dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya setelah beliau memiliki ilmu-ilmu dengan menimba ilmu dari ulama-ulama di zamannya, barulah beliau itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun atas perintah gurunya. Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pun ketika di Hadramut saja sudah pernah memerintahkan Abu Bakar untuk berdakwah di daerah Siwun ketika itu. Itu waktu beliau di sana. Nah, ketika termasuk wasiat Habib Ali Habsyi pesan kepada beliau, Abu Bakar, untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemudian dilakukan oleh beliau. Setelah menimba ilmu dari ulama yang banyak, beliau berdakwah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Ini dakwah Al-Habib Abu Bakar bin As-Saqqaf. Bahkan beliau pernah mengatakan, saya keliling untuk berdakwah dari desa ke desa, dari kota ke kota yang lain, itu kurang lebih 30 tahun. Bahkan beliau pernah mengatakan, sampai Papua pun saya sampai ke sana. Dan ketika itu perjalanan 1 bulan menggunakan kapal. Itu yang beliau sampaikan. Jadi itulah dakwah ya daripada Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Dan juga itulah kayak para salafun saleh. Jadi dakwah itu dari ke kota yang beliau mengatakan di situ setiap masuk kota, masuk desa, beliau memotivasi orang daerah situ untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu, untuk menghadiri pengajian-pengajian. Begitu pula yang beliau tekankan, selain ilmu agama, dasar-dasar syariat, beliau juga menekankan untuk mengetahui sejarah Rasulullah SAW dan para pewaris Nabi SAW, para salafun saleh radhiyallahu ta'ala anhum. Itu yang beliau tekankan kepada mereka yang tempatnya beliau datangi atau beliau berdakwah di sana. Gaya dakwah beliau yang saya fahami dari kalam beliau dan sejarah beliau, beliau selalu mengutamakan rahmat dengan pendekatan kasih sayang, dengan lemah lembut, dan itu tidak asing, dan itulah dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga termasuk daripada ucapan beliau, beliau pernah mengatakan, la adzkur anni da'autu ala ahadin, bal man alimtu annahu asa'a ilayya ad'ulahu. Beliau mengatakan, saya tidak pernah ingat saya mendoakan jelek kepada seseorang. Saya tidak pernah ingat saya mendoakan jelek kepada seseorang. Bahkan ada seseorang yang berbuat jelek kepada saya doakan dengan kebaikan orang itu. Itu kata beliau. Orang yang berbuat jelek, saya doakan baik orang itu. Khaufan min an yu'aqab, saya takut nanti orang itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan jeleknya. Nah, beliau mengatakan syafaqatan wa rahmatan bi, yaitu bentuk kasih sayang, rahmat beliau kepada mereka yang berbuat jelek kepada beliau, apalagi yang berbuat baik kepada beliau. Jadi bisa kita bayangkan saja, orang yang berbuat jelek saja didoakan baik oleh beliau, bagaimana kalau orang yang berbuat baik dengan beliau. Dan itu tidak asing, dan itulah dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengutamakan rahmat, mengutamakan kasih sayang ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, di samping gaya dakwah dengan rahmat, kasih sayang, beliau juga tawadhu. Itu Al-Habib Abu Bakar bin As-Saqqaf. Sehingga pernah ada, kalau tidak salah, Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf. Ya. Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf ini, beliau ulama ketika di zaman itu, memuji Al-Habib Abu Bakar dengan bait gosidahnya, ada gosidah yang termasuk gosidahnya beliau mengatakan, fa inna bikar rahman ya ibna Muhammadin agama lihadyin nas ka'bada kusadi, yang kurang lebih seperti itu. Habib Ahmad memuji Abu Bakar dengan pujian seperti itu, yang maknanya secara global, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau, wahai Habib Abu Bakar, untuk memberikan petunjuk, untuk mengarahkan, ya, memberikan petunjuk kepada manusia dan sebagai rujukan manusia. Ya, itu pujian Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf kepada Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar dikatakan seperti itu, beliau mengatakan, siapa saya sehingga dikatakan seperti itu? Ya, padahal
Habib Ahmad bin Abdullah ini termasuk murid beliau. Tapi ini tawaduknya beliau, ya, supaya pelajaran bagi kita sekelas beliau saja, yang sudah mungkin kita sering dengar bagaimana keilmuan, bagaimana kedudukan beliau. Ketika ada orang memuji beliau, beliau merasa tidak pantas untuk dipuji. Ya, beliau tidak pernah merasa pantas untuk mendapatkan pujian. Dan ini juga pelajaran penting bagi kita. Apalagi kita, siapa kita untuk mendapatkan pujian dari orang-orang yang lain. Sekelas beliau tidak pantas, ya, menurut beliau, apalagi kita. Nah, ini pelajaran untuk kita juga, ya, dari segi rahmat beliau dan tawaduk beliau dalam keseharian beliau. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf.